Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kumpulan kami hari ini akan membicarakan tentang tajuk pemilihan, penghasilan dan penilaian media pengajaran. Saya akan menguraikan tentang pemilihan media pengajaran. Sebelum kita memilih media pengajaran, pertama sekali kita sebagai seorang guru hendaklah mempunyai perancangan. Yang pertama sekali adalah guru ni hendaklah meletakkan objektif pengajaran. Itu sebagai contoh, apa yang cikgu nak dapat hari itu. Contohnya murid dapat menyebut nama-nama malaikat, dan murid juga dapat menyebut tugas-tugas malaikat. Jadi bila guru tahu objektif pengajaran dia, jadi masa itulah dia akan rancang media pengajaran apa yang dia nak guna pada untuk dia mengajar. Itu yang pertama. Dan yang seterusnya adalah guru perlu tahu tahap pemikiran murid. Murid itu bawah ke, sederhana ke, terlebih pandai ke. Yang seterusnya adalah tempoh masa untuk dia guru tu mengajar. Jadi guru tu kena tahulah dia masa dia yang diperuntukkan untuk dia tu setengah jam ataupun 1 jam biasa kita. Jadi kalau setengah jam, macam mana media apa yang sesuai untuk guru tu guna. Contohlah tu sedikit baru. Lepas ni saya kena detail lagi. Yang seterusnya tempat. Jadi tempat ni di mana guru tu nak mengajar. Contoh dalam kelas ataupun di luar kelas. Contoh di padang, di dewan. Lepas tu yang terakhir sekali adalah ruang belajar. Ruang belajar ni dia lebih kepada luas lah. Contoh kelas tu besar mana, pada dewan besar lagi. Jadi apa yang sesuai media pengajaran untuk belajar tu. Jadi kita akan masuk tajuk kita, iaitu pemilihan media pengajaran. Jadi pemilihan media pengajaran ni, guru ni selain pada topik pengajaran dan objektif pengajaran, guru ni perlu tengok 4 elemen yang penting, iaitu yang pertama sifat fizikal media, yang kedua objektif pembelajaran, ciri-ciri murid dan situasi pengajaran ataupun kaedah pengajaran. Kita pergi satu persatu. Yang pertama sifat fizikal media. Sifat fizikal media yang pertama adalah visual. Jadi guru ni perlu kenal pasti objektif utama yang saya sebut tadi. Contoh maknanya contoh kalau tajuk tu malaikat, maknanya perlu tak guru tu guna media pengajaran tu bersifat visual. Jadi kalau saya rasa kalau malaikat ni tak perlu lah. Tapi kalau contoh haiwan, kalau haiwan ni perlulah, maknanya guru perlu tunjuk gambar ke, maknanya tunjuk jenis-jenis lembu macam mana, kambing macam tu lah. Yang kedua perkataan bercetak. Perkataan bercetak ni macam tadi lah, contoh kalau haiwan, kalau kita letak lembu, tu lihat di bawah tu lembu, supaya budak ni lebih faham lah. Dah bergelap. Seterusnya bunyi dan suara. Bunyi dan suara ni sebagai contohnya, maknanya dalam kelas tu murid tu perlu tak kepada lagu. Contoh kalau tajuk malaikat yang saya bentang dulu, saya rasa murid ni perlukan lagu. Contoh kita nyanyi nama-nama malaikat, tugas-tugas serta tugas-tugas malaikat sekali. Kita tunjuk contoh ya. Nanti saya tunjuk demo. Seterusnya pergerakan. Pergerakan ni contoh macam mana? Contoh PJ. Contoh PJ maknanya kalau kita nak stretching ke, maknanya pelajar ni perlu bergerak lah. Kalau solat pun boleh di video.
tujuan dia warna ni adalah untuk kita, untuk memudahkan lagi lah, untuk menjelaskan lagi pemahaman pelajar-pelajar kita. Jadi contoh lebih-lebih lagi, kalau kita nak tunjuk tentang kejadian alam, contoh pokok, awan, jadi kita murid-murid tu saya rasa murid tu perlukan warna. Contoh warna biru awan, pokok tu warna hijau, baru menarik gitu. Okay. Seterusnya bahan sebenar. Bahan sebenar ni tujuan dia adalah untuk membiasakan murid-murid ni melihat benda yang dia tak pernah lihat. Contoh terkini lah. Contoh buah-buahan. Kalau sekarang ni kalau kita tengok banyak buah-buah yang sekarang ni, kalau pada zaman kita ni kita tak boleh nampak dah. Contoh buah petai. Lepas tu buah cumbu. Mana kalau benda-benda buah-buah yang lama ni, kita guru ni, kalau profesional guru ni bawa tunjuk depan depan, okay, ni buah ni, baru belajar. Wow. Okey. Seterusnya kita pergi kepada elemen yang kedua, iaitu objektif pembelajaran. Okey, yang pertama adalah untuk kemahiran intelek. Okey, jadi untuk kemahiran intelek adalah kemahiran intelek ni adalah kita perlu menggunakan kita berasakan komputer. Intelek ni maknanya kita nak supaya murid-murid ni ada interaksi antara dua pihak. Jadi media pengajaran yang sesuai adalah komputer lah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika objektif pembelajaran ini adalah untuk mendapatkan maklumat lisan daripada pelajar. Jadi guru ni perlu bahan pengajaran adalah teks bercetak, audio atau lagu. Jadi bila kita gunakan media pengajaran teks bercetak, jadi kita minta pelajar tu sebut balik. Itu kalau teks bercetak. Kalau audio, kita minta murid-murid ni sebut balik perkataan tu. Okey, seterusnya lagu, baca lagu Melayu Adi. Kemudian kita nyanyi sama-sama. Kalau objektif pembelajaran kita tu, kita nak budak-budak menyanyi. Okey. Yang seterusnya strategi kognitif, iaitu jadi strategi kognitif ni media pengajarannya adalah media interaktif, iaitu kita perlu menggunakan video interaktif seperti macam kita guna itu Powtoon. Powtoon itu kita nak kesan sejauh mana macam cik nak tahu sejauh mana kita faham tentang kita belajar Powtoon itu. Okay. Jadi bila cik tengok, cik tahu okey, budak ni memang betul-betul faham masa aku ajar ni, masa saya ajar. Okey, seterusnya kemahiran motor. Kemahiran motor ni lebih kepada motor. Motor pembetul lah. Okey, kemahiran motor betul sikit. Okey, kemahiran motor ni dia lebih kepada prosedur. Contoh, kita guru tu nak ajar murid-murid ni untuk install perisian antivirus. Jadi sebelum tu guru ni perlu menerangkan terlebih dahulu step by step. Okay. Yang seterusnya, sekiranya objektif pelajaran ini adalah untuk mengukur sikap positif. Sikap positif ni murid. Jadi antara media yang boleh digunakan untuk mengukur sifat positif murid ni adalah guna video. Contoh kita tunjuk video bencana alam. Jadi kita boleh, bila kita tunjuk video bencana alam tu, kita boleh terangkan kepada murid-murid kita apa akibat. Jadi secara tidak langsung kita boleh ukur sikap positif dalam diri murid-murid kita. Okay, jadi seterusnya yang ketiga adalah ciri-ciri murid.
ciri-ciri murid ni adalah kita kena tahulah maknanya ciri-ciri umum, keperluan khusus murid, style pembelajaran murid. Jadi ciri-ciri umum ni contohnya, jadi kalau murid yang lebih tua ni kita boleh guna media pengajaran abstrak, maknanya kita tak perlu tunjuk benda yang konkret. Kalau yang murid yang muda-muda ni pada 9 tahun, kita perlu pada konkret lah. Lepas tu keperluan khusus pula, maknanya kita sebagai seorang guru ni kita kena tahu mana apa yang murid tu perlu. Contoh, dia tak faham benda tu, jadi kita perlu kita tunjuklah supaya dia faham apa yang dia nak tu. Okey, yang seterusnya adalah yang ketiga adalah style pembelajaran. Style pembelajaran ni style pembelajaran ni dia ada 3, visual, auditory dan kinestetik. VAK, visual, auditory, kinestetik. Jadi ada murid ni dia boleh belajar secara visual, maknanya dia lebih suka kepada gambar. Dia suka gambar, dia suka baca buku, teks tu. Jadi ada orang dia suka dia boleh belajar dengan auditory, maknanya dia suka guru ni cakap lisan dengan audio. Dia suka baca kuat bersama kawan-kawan dia. Tu. Lepas tu ada satu kinestetik, maknanya dia suka, dia nak alami sendiri. Dia nak rasa sendiri. Jadi kita sebagai seorang guru ni kita kena penuhilah ketiga elemen tu. Tu. Jadi yang terakhir adalah situasi pengajaran ataupun kaedah pembelajaran. Jadi situasi pembelajaran ni maknanya kita ada 3, iaitu pengajaran beramai-ramai dan pengajaran kendiri dan pengajaran kumpulan. Pengajaran beramai-ramai adalah pengajaran dalam dewan kuliah. Contoh, jadi dalam dewan kuliah tu guru ni boleh guna media pengajaran yang boleh digunakan adalah seperti televisyen, filem, video ataupun kertas edaran dalam dewan, dewan besar. Jadi yang kedua adalah pengajaran kendiri. Yang kendiri ini adalah pengajaran yang berpusatkan kepada murid tertentu tu. Jadi media pengajaran yang boleh guna adalah kertas latihan, bahan komputer yang berinteraktif, macam yang kita guna sekarang. Maknanya benda tu boleh menarik perhatian murid-murid kita. Okey, yang terakhir sekali adalah pengajaran berkumpulan. Jadi pengajaran berkumpulan ni maknanya guru ni, kumpulan ni maknanya guru ni bertindak sebagai facilitator, maknanya guru ni membimbing. Betul? Facilitator. Betul. Jadi maknanya contoh dalam macam cik bagi psikologi, maknanya kita buat kerja dalam kumpulan lah. Seminar, tutorial. Jadi saya rasa banyak tu saya tuan. Sebenarnya baiklah, seterusnya adalah pengubahsuaian dan penghasilan media pengajaran. Jadi kita tengok, sebelum tu kita tengok dulu pengubahsuaian media pengajaran. Okey, ni definisi pengubahsuaian saya dipetik yang ditulis oleh Sabila Muhammad 2016. Jadi dikata pengubahsuaian ni adalah proses menambahbaikan media bergantung kepada kesesuaian yang diperlukan oleh guru dan pelajar dengan mengambil kira faktor fizikal dan mental. Maksudnya dalam kita nak mengubah suai media pengajaran ni, kita perlu ambil beberapa faktor dan mengambil kira beberapa faktor. Okey, antara faktornya yang kita perlu ambil kira adalah yang pertama, objektif pembelajaran. Dalam nak mengubah suai media yang dah sedia ada tu, kita perlu tahu objektif pembelajaran yang kita nak sampaikan kepada murid-murid. Adakah sesuai dengan media tersebut? Kalau kurang sesuai, kita boleh ubah sedikit.
Yang seterusnya adalah ciri-ciri murid. Kita tengok tahap murid tersebutlah. Adakah dia boleh belajar menggunakan media tersebut ataupun tidak. Kalau darjah 1 macam mana, kalau darjah 6 pula mungkin berbeza sedikit dengan tahap 1. Okey, seterusnya adalah peralatan. Jadi dalam kita nak mengubah suai media pengajaran yang sedia ada tu, kita kena ambil kira peralatan yang kita ada. Sama ada cukup ataupun ada untuk kita ubah suai media tersebut. Seterusnya adalah masa. Maksudnya di sini masa yang diperuntukkan untuk mengubah suai dan masa yang diperlukan masa dalam menjalankan media pengajaran tersebut. Adakah menepati masa yang diperlukan dalam proses PDP ataupun tidak. Jadi kita perlu susun dan fikirlah macam mana. Jadi okey, seterusnya penghasilan media pengajaran. Jadi penggunaan media dalam pengajaran ni dia memerlukan beberapa langkah dalam menghasilkan media. Jadi penghasilan media ni terbagi kepada dua, iaitu media yang digunakan untuk persembahan di dalam kelas dan media yang digunakan untuk kegunaan pembelajaran murid semasa proses PDP. Maksudnya kita nak menghasilkan media ni ada dua. Pertama sekali adalah media yang kita nak sampaikan kepada murid dalam kelas. Media yang untuk kegunaan kita mengajar lah. Yang kedua adalah media yang memberi manfaat kepada murid untuk digunakan dalam kelas. Contohnya ada kuis menggunakan media, lembaran kerja. Seterusnya adalah langkah-langkah penghasilan media. Secara umumnya terdapat 8 langkah lah untuk menghasilkan media pengajaran. Okey, saya akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah cetuskan idea. Maksudnya di sini dalam kita menghasilkan media, kita perlu fikir dan kita perlu cetuskan idea kita melalui pembacaan, pengalaman sedia ada dan pemerhatian kita terhadap murid, apa yang kita nak sampaikan dalam media pengajaran tersebut. Yang kedua adalah nyatakan objektif. Objektif ni maksudnya objektif kita nak menghasilkan media tu. Adakah dia menepati tujuan penghasilan media yang kita nak? Adakah dia menepati objektif pembelajaran murid? Macam itulah. Yang ketiga adalah analisis murid. Maksudnya di sini kita perlu ambil kira juga latar belakang murid, kemahiran dan pengetahuan sedia ada murid, supaya media yang dihasilkan itu sesuai digunakan oleh semua murid di dalam kelas kita. Okey, yang seterusnya adalah kumpul dan susun bahan. Okey, maksudnya sebelum kita nak menghasilkan media tu, kita kena kumpul beberapa bahan yang kita perlukan dan susun. Kita ambillah dari beberapa sumber, dari buku ke, dari internet, jurnal dan sebagainya. Seterusnya adalah yang ke-5, tukar idea kepada bahan, bentuk bahan ataupun visual. Maksudnya ada idea yang kita telah dapat tadi, kita tukar pula kepada dalam bentuk bahan ataupun visual. Maksudnya di sini kita ubah kepada, contohnya kita nak buat flashcard ke, nak buat video pengajaran ke, kita boleh ubah dalam beberapa bentuk seperti fotografi, elektronik ataupun grafik yang boleh menarik minat murid tersebutlah. Okay, yang seterusnya adalah rancang penglibatan murid. Kita perlu fikir juga berapa orang murid dalam kelas dan adakah mereka akan memberi perhatian yang sepenuhnya kepada pengajaran kita hari itu dengan menggunakan
media pengajaran yang kita bina. Kita juga perlu mengambil kira lah, kita perlu libatkan semua murid dalam secara aktif lah dalam pembelajaran kita. Seterusnya adalah semak perancangan yang telah kita aturkan tadi, sama ada ia sesuai ataupun tidak dengan objektif dan beberapa faktor tadi, faktor murid dan semualah. Dan semak sama ada dalam penghasilan media kita tersebut ada tak kesilapan. Contohnya kesilapan pemedaharaan kata, kesilapan teknikal, supaya media yang kita sampaikan itu berkesan dan sesuai dengan murid. Jangan kalau murid tahun 1, tahun 2, tahun 3 tak perlulah guna perbendaharaan kata yang terlalu tinggi sebab mereka masih tahap 1 kan. Okey, seterusnya yang terakhir adalah penerbitan. Setelah kita buat perancangan langkah-langkah masing media tersebut, akhirnya kita terbitkan media kita. Ini adalah langkah terakhir lah sebelum kita memulakan pengajaran dalam kelas. Terima kasih. Dan seterusnya kita tengok setelah kita membuat pemilihan pengubahsuaian dan penghasilan media, dan akhir sekali kita mesti buat penilaian. Tajuk penilaian keberkesanan media pengajaran. Okey, yang pertama sekali kita tengok, saya petik satu kata-kata, satu frasa daripada Profesor Syarifah 1987. Penilaian media pengajaran mengambil kira perkara-perkara yang menyebabkan sesuatu media itu dipilih seperti aspek teknikal, kesesuaian, ketepatan dan ciri fizikal, penggunaan guru dan penggunaan murid, dan pembelajaran yang diperoleh murid. Okey, kita tengok ayat paling panjang ni kita tak faham kan? Okey, jadi kita ringkaskan. Okey, kalau tengok ringkasan kat depan ni, penilaian media pengajaran ni dia mengambil kira 6 aspek, iaitu yang pertama teknikal. Dari segi teknikal tu, media pengajaran tu dia guna apa? Contoh, kalau nak guna LCD, dia kena ada layar dan sebagainya. Dan kalau ikut kesesuaian, sama ada media pengajaran tu sesuai ke tak kita gunakan dekat kelas ataupun mengikut tahap-tahap murid tu. Macam tahun 1, tahun 2 sesuai tak media tu kita gunakan mengikut tahap kesesuaian murid. Yang kedua, ketepatan. Okey, jadi sesuatu media pengajaran yang kita guna tu, kita mesti tentukan ketepatan dia. Sama ada tepat ke tak dengan objektif yang kita nak. Okey, yang keempat, penggunaan bahan oleh guru dan murid. Okey, sesuatu media pengajaran tu kita kena ambil kira dari segi aspek penggunaan bahan dia. Contoh, kalau kat sekolah-sekolah macam yang bahan dia macam susah lah murid-murid ni nak dapatkan, kita kena ambil kira juga. Contohnya macam nak buat sesuatu, nak buat macam model, jangan guna bahan yang susah nak didapati. Kita kena gunakan bahan yang mudah kita nak dapat. Contohnya straw, kertas dan sebagainya. Dan yang kelima, pembelajaran yang diperoleh murid. Media pengajaran juga kita kena tengok dari segi pembelajaran yang akan diperoleh murid tu. Jadinya bila kita guna sesuatu media tu, apakah hasil pembelajaran yang murid akan dapat. Dan yang keenam, ciri fizikal. Media pengajaran juga kita kena ambil kira dari segi ciri fizikal dia. Sama ada ciri fizikal tu kecil ke, besar ke, sesuai ke tak kita nak tunjuk dekat murid-murid dalam kelas. Okey, mengapa penilaian ni perlu dibuat? Sebab yang pertama, untuk membuat penambahbaikan. Kan tadi bila kita dah pilih, lepas tu kita dah ubah suai, kita dah hasilkan sesuatu media pengajaran tu, kita kena nilai pula. Sebab untuk kita dah membuat penambahbaikan. Contoh kalau kita guna sesuatu media tu, contoh kita gunakan LCD, tapi bila guna LCD murid tak faham. Jadi kita kena buat penambahbaikan lah. Contohnya tambahkan video dalam LCD, dalam layar kuncup tu, buat warna-warni, tu dari segi penambahbaikan lah.
Yang kedua, melihat kekuatan dan kelemahan bahan. Okey, contoh macam kalau Pak kan nak ajar zirah kan. Kita buat satu macam model perjalanan Rasulullah hijrah ke Madinah kan. Tapi bila kita buat model tu, kita tengok kekuatan dia apa, kelemahan dia apa. Kalau kekuatan dia benda tu 3D, murid boleh tengok. Tapi kelemahan dia benda tu kecil lah. Murid kena datang ke depan nak tengok, tu kelemahan dia. Yang ketiga, menilai keberkesanan bahan. Okey. Bila kita dah hasilkan sesuatu bahan tu, kita kena nilai berkesan ke tak. Contoh macam kita buat model tadi tu, bila kita lepas buat model tu, capai tak objektif yang kita buat tu. Kalau kita capai, maksudnya video tu berkesan. Kalau tak capai objektif yang kita nak, kerana video tu tak berkesan. Okey, membuat penilaian. Bagaimana cikgu ni nak buat penilaian di dalam kelas untuk menentukan sama ada murid-murid tu faham atau mencapai ke tidak objektif yang dia inginkan. Okey, kita tengok penilaian formatif. Okey, penilaian formatif ni dia biasanya bertujuan untuk mendapatkan feedback ataupun tindak balas ataupun feedback lah daripada murid-murid ni. Jadinya penilaian formatif ni digunakan untuk memperbaiki proses belajar dan mengajar di dalam kelas. Dan penilaian formatif ni biasanya kita jalankan sepanjang kita berada di dalam kelas. Dan biasanya penilaian formatif ni digunakan sebagai tujuan untuk kita memperbaiki kaedah mengajar kita lah kepada guru itu sendiri, dan kita laksanakan serta-merta. Contoh aktiviti yang kita boleh lakukan untuk membuat penilaian formatif ni ialah pemerhatian, soal jawab, kuis, pembentaian kumpulan dan lain-lain lah. Sepanjang dalam kelas tu lah, cikgu nak tengok lah sama ada murid tu faham ke tak. Kita boleh tanya murid tu macam, Rabiatul, faham tak apa yang cikgu ajar hari ni? Macam tu lah. Okey, yang kedua, penilaian sumatif. Okey, penilaian sumatif ni tujuannya adalah untuk memperoleh data atau informasi akan sejauh mana kefahaman murid tu dalam setiap subjek. Okey, biasanya penilaian sumatif ni dilaksanakan secara berkala. Contohnya seperti ujian bulanan, ujian tahunan ataupun ujian pertengahan tahun. Dan biasanya data yang diperoleh ni cikgu akan masukkan dalam buku rekod pelajar lah. Itu ialah penilaian sumatif. Dan penilaian sumatif ni dilakukan setelah selesai satu-satu topik dalam pembelajaran. Dan penilaian sumatif ni adalah cara untuk cikgu tentukan tahap murid tu. Contohnya kalau budak yang kurang menguasai pembelajaran tu, dia akan diletakkan di kelas belakang sikit, dan kaedah mengajar dia juga lain-lain. Kalau murid yang boleh menguasai pembelajaran ni, cikgu akan letakkan dia di kelas yang depan-depan, dan kaedah mengajar dia pun juga lain. Itu tujuan penilaian sumatif ni. Dan yang terakhir sekali, penilaian juga dibuat dengan melihat maklum balas dan refleksi daripada murid. Contohnya kalau dalam kelas tu cikgu mengajar kat depan, tapi murid kat belakang main, bergaduh kat ujung. Tu kiranya pengajaran kita dalam kelas tu tak berjaya lah, tak berkesan. Dan kita gunakan media yang tak sesuai dalam kelas tu. Tapi kalau bila kita mengajar, kita gunakan sesuatu media pengajaran tu, maklum balas yang murid kita dapat daripada murid tu, kita suruh murid tu buat aktiviti, dia angkat tangan, dia nak jawab, dia boleh faham lah maksudnya. Tu kiranya media pengajaran kita gunakan tu berkesan. Saya rasa setakat ini cukup pembentaian kami. Okay, ini adalah senarai rujukan yang kami gunakan.